Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita seperti yang dijanjikan pukul 9 pukul 9 kita buat live. Berkenaan dengan bonus deposit, cara manipulate dengan betul. Okay. So sekarang musim COVID, kita pakai mask. Okay. Even waktu Kementerian Kesihatan kita, menteri yang kesihatan tu, ketika buat announcement pun pakai mask, kan. So kita pakai mask hari ni. Sebelum kita teruskan, sebelum kita teruskan tentang live bonus ni, cuma nak pastikan boleh dengar tak suara ni, jelas tak, macam tu. Okey, sekali ni saya seorang saja. Kita tak ada panel, kita tak ada sesiapa, saya seorang saja. Sebelum saya teruskan, boleh dengar tak suara? Minta komen sikit, boleh dengar tak suara? Assalamualaikum, Bang Tengku kita. Okey, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boleh dengar tak suara? Okey, jelas suara. Okey, kalau jelas suara saya teruskan, tapi rimas pula dengan mas ni, saya buka je lah. Okey. Okey. So kita nak teruskan tentang bonus deposit. Ini adalah education, sebab saya lihat banyak broker bagus menawarkan bonus ni, bagus. Dan IB pun membuat promosi tentang bonus, baguslah kan, IB alert tentang bonus dan sebagainya. Tapi knowledge tu kurang. So saya nak buat education tentang jenis bonus yang ada, macam mana kita nak tahu terms and condition bonus, supaya kita bersedia bila kita trade. Kita tak nak nanti bila datang withdrawal ke, datang apa saja isu nanti, sebabkan kita tak baca TNC broker dengan betul. Okey. Sebelum saya teruskan, Abang Bai kita ada. Pakai mask. Ya, seperti dijanjikan kita pakai mask dulu. Okey. Abang Tengku kita walaupun pakai mask, jelas je suara, alhamdulillah. Okey. So, kita teruskan sebab kalau boleh saya nak habiskan hari ni awal. Sebab hari tu kalau bila saya habis lambat, mamak semua dah tutup kan. Pukul 10 sekarang semua mamak dah tutup, nak cari makan pun susah sekarang. So kita nak cuba habiskan dalam pukul 10. So yang pertama ialah jenis-jenis deposit bonus. Deposit bonus ni bukan semuanya sama. Jangan ingat anda dah biasa dengan broker ni, bonus ni, bila anda dengar broker ni tawarkan bonus, anda anggap dia sama. Dia tidak semestinya macam tu. So dalam bonus-bonus yang ditawarkan, kita rangkumkan ataupun kita summarizekan, ada dua jenis bonus yang perlu kita tahu. Yang perlu kita tahu. So yang pertama kita panggil sebagai bonus leverage. Apa maksud bonus leverage ni adalah bonus, tak kisahlah berapa amount dia, 50%, 100% kan. Bonus ni diberikan untuk kita buka position yang lebih besar. Semua bonus memang dibagi extra dekat equity tu. So dia boleh buka lebih besar bonus, lebih besar lot kan. Tetapi bonus leverage ni, dia tidak membenarkan kita untuk menggunakan bonus ni untuk tampung negative floating. Itu masalah dia. So contoh kalau katakan ada broker memberikan bonus 100%, so anda membuat deposit 100 USD di bahagian balance, dekat kredit akan nampak lagi 100 USD. So dekat equity 200 USD. Bila floating negatif melebihi balance, contoh floating negatif minus 100 ke, ataupun nak menghampiri sama dengan balance, apa yang berlaku adalah bonus ditarik. Maksudnya bonus diberikan adalah untuk kita buka lot lebih besar, tetapi tidak boleh digunakan untuk support floating. Banyak yang klien beranggapan bonus diberikan boleh guna sampai dia burst, boleh guna sampai dia meletup. Maksudnya boleh float sampai 200. Tak semua broker menawarkan bonus begitu. So
faham dulu bonus leverage ni. Dan bonus leverage ni, walaupun keburukan dia tidak boleh menampung floating, tapi dia ada satu kelebihan. Kebanyakan broker bila dia tawarkan bonus leverage ni, dia membenarkan kita withdraw bonus tu. Apa syarat nak withdraw bonus tu adalah apabila lot yang kita trade, terkumpul capai. Contoh formula yang biasa saya nampak adalah apa yang kita deposit bahagi 3. Itulah lot yang diperlukan. Contoh, deposit $100, lepas itu deposit $100 dapat bonus 100, katakan 100%, bahagi 3. So, kita perlukan 33.3 lot. Bila capai 33.3 lot, $100 bonus yang diberikan tu boleh withdraw. Itu kebaikan. So, mana-mana trader yang nak jadikan bonus sebagai cash yang boleh withdraw, dia harus mencari bonus sedemikian. Bonus leverage, ya. Cuma dia tak boleh tampung floating. Sebab kebanyakan trader, bila dia kira ketahanan pips, dia akan tengok kepada equity. So, bila tengok kepada nilai equity, formula nak kira equity adalah balance campur dengan kredit, campur dengan floating. So, dia akan dapat equity. So, bila dah ada kredit dekat situ, dia akan ingat, wah, jauh lagi ni boleh tahan. Lagi 50 pips pun boleh pergi. Tetapi buka-buka MT4, bonus ditarik. Kan? Lepas tu, bagi tahu broker tipu, broker tarik bonus lah, bonus yang diberikan ni scam lah, tak support floating lah semua. Broker tak scam. Anda saja yang tak baca terms and condition. So dengan harap video macam ni dia bermanfaat. So anda tahu, sebelum kita menggunakan bonus broker tu, kita nak tahu dulu fungsi bonus tu supaya kita boleh plan well dekat trading kita. So next bonus yang ada adalah kita panggil tradable bonus. Tradable bonus adalah bonus yang boleh digunakan untuk support floating sampai MC. Contoh, anda depo 100, anda dapat bonus 100, so equity anda 200. So anda boleh float 150, 160, boleh float. Bonus takkan ditarik. Bonus tarik hanya berlaku stop out saja. So itu best. Sebab kebanyakan klien dia lebih kisah bonus yang dia ambil, bonus ni boleh guna untuk support floating. Itu yang dia lebih kisah sebenarnya, berbanding boleh tak dia withdraw bonus ni. Dan apabila broker memberikan bonus boleh trade, boleh support floating ni, bermakna bonus ni biasanya tidak dibenarkan untuk withdraw. Dia hanya boleh digunakan tetapi dia tidak boleh withdraw. So itu cons dia berbanding bonus leverage. So, sebagai trader, sebelum anda memilih sesuatu bonus dalam account trading, anda harus tanya dulu. Tak semestinya, kadang-kadang tanya IB ni belum tentu IB boleh menjawab dengan betul. So, kalau boleh masuk live chat, terus tanya brokerage tu. Bonus yang diberikan ni adakah bonus yang boleh support floating ataupun tradable bonus. Kalau kita kata bonus support margin, dua-dua bonus ni support margin. Maksudnya anda boleh menggunakan bonus ni untuk buka lot yang lebih besar. So konsep pertanyaan anda kadang-kadang saya tengok dekat Facebook, saya tahu apa yang diorang nak tanya, tetapi terms yang dia guna adalah tak betul, leads kepada jawapan yang tak betul. So semua bonus support margin. Cuma adakah dia support floating? So, kita dah faham saya dah jelaskan ada dua jenis bonus yang ada di pasaran setakat ini. Mana-mana broker dia tidak semestinya menawarkan bonus yang sama konsep dia. So, sebelum anda memilih sesuatu broker, pastikan anda tahu apakah kegunaan bonus tu sebelum anda memilihnya. Saya tak nak nanti kita tengok bila kita dah pilih bonus itu, barulah kita tahu, bonus ni tiba-tiba kena tarik, bonus ni macam tu, bonus ni macam tu. Tak. Bila kita trading kita trading ni bermaksud kita harus plan well. Kita punya balance, kita harus plan well, kita punya pips, kita harus plan well, kita punya lots, kan?
So, itulah cara kita nak menang dalam trading. Seperti juga peperangan kan. Kita nak menang perang dengan lawan. So, kita kena tahu apa yang lawan ada. Apa peralatan yang lawan guna. Sama juga bila kita dalam trading, untuk kita nak menang trade kita nak profit, kita haruslah well prepared. Apa sahaja tools yang kita guna, seperti bonus, seperti leverage, okey? Itu belum lagi saya cerita tentang stop out level, okey? Ramai orang Melayu ataupun orang Malaysia dia gunakan perkataan MC, margin call, sebagai hilang duit. Sebenarnya MC bersamaan dengan margin call. Margin call ni memberitahu kita dia client. Okey, anda punya margin ni tengah nazak dah, margin level tengah nazak dah ni. Sekiranya anda tidak top up ataupun anda tidak tutup position sedikit, maksudnya sekiranya price against anda lagi, kemungkinan position anda akan ditutup oleh broker. So, selain anda perlu tahu leverage, anda perlu tahu juga margin level. Okey, untuk stop out dan juga untuk margin call sesebuah broker. Sebab ada broker stop out level dia 20%. Ada broker stop out level dia 40%. Ada broker macam tu, ada broker macam ni. Kan? So kadang-kadang saya tengok klien suka berpindah randa. Okey, fine, ikut IB berpindah randa dan sebagainya. Tapi dia masih mengingatkan semua broker adalah sama. Dan dia mengamalkan teknik yang sama, tapi dia kata, broker ni tak menjadilah. Aku trade dekat broker ni sentiasa loss. So aku trade dekat broker ni sentiasa profit. Dia tak macam tu. Cuma dia lebih memahami apa yang broker tu tawarkan pada dia dari segi leverage, dari segi pengiraan margin level, bonus, berbanding broker yang ada bonus, leverage dan margin level, tetapi beza dia punya pengiraan tu. Okay, so faham jenis deposit bonus. Sebelum saya teruskan lagi, kita layan dulu komen. Kita tengok komen. Komen ada tak komen yang kalau komen nakal-nakal, saya tak highlight lah. Jangan terasa okey. Tapi yang ni kalau abang inspektor punya komen, kita layan. Hari ni tak ada isu Shell kan, InsyaAllah kita tidak mainkan isu minyak. Kalau dulu saya sentimen oil kan, tapi sentimen oil dah habis, so kita tak mainkan isu minyak ya. Abang Hakimi idola saya, Abang Roy tinggi nak sampai tahap macam Abang Roy. Bagi saya hanya biasa. Saya sebenarnya tak ada tahap. Saya tak rasa saya ada satu tahap yang lebih berbanding orang lain. Kita sama, cuma membezakan adalah pengalaman saya dan juga pengalaman orang lain. Dan saya tak pernah stop untuk mencuba ataupun memahami. Saya tak pernah give up. Itu membezakan. Walaupun saya pernah loss banyak, tapi saya tak pernah stop. Okay? Dan saya tak pernah, selagi saya tak faham sesuatu benda, saya tak cuba benda baru. Itu yang saya buat. Saya tak akan faham. Saya contoh, kalau satu strategi itu saya tak faham strategi itu, selagi saya tak faham, saya tak akan belajar strategi lain. Sebab kita cerita sedikit dalam strategi forex ni, kita tahu banyak sifu di luar mengajarkan strategi ni, mengajarkan strategi ni, mengajarkan strategi ni. Dan setiap sifu biasanya akan mengenakan harga kepada apa yang dia belajar. Dan saya tengok banyak komen yang bagi tahu kalau dah sifu level, dah buat duit dekat MT4, takkan nak charge student, takkan nak untung atas mengajar kan. Ramai akan beranggapan macam tu. Dan saya selalu bertanya balik macam ni. Kalau saya dah sifu dan saya tak charge, katakan saya mengajar, kenapa saya nak mengajar kamu? Sebagai contoh macam tu. Apa hubungan kamu dengan saya? Kenapa saya nak berikan ilmu saya kepada kamu? So, ada sifu dia meletakkan ilmu dia ada value. Dan kita harus respect setiap sifu. Wa'imah, berapa dia charge sekalipun adalah value yang dia percaya. Itu adalah nilai dia. Kita orang luar mungkin kita beranggapan, contoh macam ni, kereta Mercedes,
Sejak kebelakangan ni saya pun tak tahu. Dia Mercedes ni lambang ni selalu muncul dekat saya punya wall, dekat jalan raya. Orang kata kan, salah satu tips yang saya belajar, kalau kita nak sesuatu, kita harus impikan benda tu. Biar dia semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat dengan kita kan. Adakah petanda untuk Mercedes akan datang? Okay. Mercedes, dia 4 tayar juga. Ada satu steering kan. Harga 300-400 ribu ringgit. Berbanding satu kereta, kita ambil contoh kereta Toyota ke ataupun kereta Honda City ke, 70 ribu, 80 ribu ringgit. 4 tayar juga. Boleh sampai destinasi kan. Orang beranggapan bazir lah beli Mercedes. Baik beli Vios, baik beli sampai juga di sini. Tapi dia tak faham prestige dia. So orang yang pakai Mercedes ni, dia kata wah, itu lain. Tu sebab ada orang letak value harga kelas 30,000, harga kelas 50,000, dan dia mampu jual kepada targeted audience dia. Dan itu adalah keupayaan dia kan. So kalau kita rasa dengan buat kelas kita boleh buat duit lebih baik berbanding trading, then charge kan. Buat kelas, buat fees, tengok ramai tak yang hadir compare kepada sifu yang kita duk perhatikan. Okey. Sambil itu okey. Datuk Edikana. Kalau Datuk Edikana ada watching, Roger. Kalau ada fun ke kan, Roger nah. Hafizat Rusli. Saya sembang sikit Hafizat Rusli ni Sikit je. Saya tengok ramai orang cerita tentang Hafizat Rusli, pijak lambu dan sebagainya, charge mahal, tapi mengajar benda yang simple dan sebagainya. Saya berkesempatan jumpa seorang student dia, dan student ni, orang ni adalah Chinese. Student dia ni Chinese, berasal daripada selatan, Batu Pahat ke Muar, tak ingat. Okey, dia bagi tahu saya dia follow Hafizat Rusli di FX Primus. Dia belajar yang RM50,000 tu tau. Dia masuk kelas yang RM50,000. Saya tanya dia. Saya kata dengan dia, saya dengar luar kata mahal, belajar benda nothing kan, tak ada impact, tak ada apa. Itu feedback yang saya dengar daripada luar. Saya tanya dia sendiri, abang yang pergi belajar RM50,000 ni berbaloi ke tak? Dia jawabkan saya apa? Berbaloi. Cina tu jawab berbaloi. Dia kata bagi dia, ada loss, tapi bagi dia Hafizat Rusli ada skill dia. Dia kata dia follow, dia buat duit. Itu testimoni daripada dia. So ada orang tanya kan. So saya bagi tahu apa yang saya sebab saya ni rumors kita dengar, tapi kalau kita boleh berjumpa dengan orang yang betul, then kita dapat feedback. Dia kata bagi dia bayar RM50,000 Hafizat Rusli adalah berbaloi. Macam tu Okey, orang dalam bank negara is watching. Mari kan. LHDN is watching. Okey. Bang jangan pakai mask. Oh itu tadi je. Okey. Ini CIA. Oi korang ni komen-komen macam ni kan aku tak baca kan. Sekejap okey. Saya pakai ni ada. Saya pakai Honda City bang, beli saya ke? Tak ada bang, Carol. Saya pun pakai Honda City. Saya beli untuk bini saya Honda City. Sama je 4 tayar kan. Saya tak beli sama-sama kan. Okey. Mers kita kasih on. InsyaAllah kalau ada rezeki Okey. Lagi ada apa tak? Ada Honda City. Okey. Testimoni anak murid turbo profit ada tak? Okey. So kita sambung kita sambung. Selamat malam kepada Grace. Okey, kita sambung next. Bonus versus leverage. Okey, saya nampak ada satu kupasan dekat TFM kalau tak silap saya, tapi bila saya tak ingat. Ada satu kupasan ialah berkenaan dengan bonus versus leverage. Okey. Kalau katakan leverage yang diberikan sama, kalau kita ambil bonus pun kita dapat leverage yang sama,
Maksudnya adalah lebih baik kita ambil yang ada bonus. Okey, sebab bila kita ada bonus, penambahan kepada equity akan menyebabkan jangka hayat kita lebih baik. Okey, jangka hayat kita lebih panjang. Dia topik seterusnya. Okey, so bagi saya, kalau diberikan peluang akaun yang ada bonus dan akaun yang tiada bonus, kalau kita compare leverage dia adalah sama, ambillah yang ada bonus. Ambillah yang ada bonus. Okey, sebab ada bonus ni dia ada kelebihan lain. Sama ada bonus leverage, kalau kita cukup lot kita boleh withdraw bonus tu, ataupun yang bonus support floating, jangka hayat kita lebih banyak. Okey, so kalau katakan broker nak bagi bonus tapi leverage dia turun, kalau you tak nak bonus, leverage dia tinggi, then kita akan tengok bonus seperti mana. Kalau bonus yang diberikan hanya bonus leverage, contoh macam ni, you tak ambil bonus, leverage you 1000, you ambil bonus 100%, bonus leverage you, tapi you punya leverage 500, sama je impact dia. Tetapi yang ambil bonus ni akan jadi lebih bahaya, sebab kekeliruan klien, seperti yang saya kata tadi, dia akan kira mengikut equity. So, risau floating melebihi balance, bonus tu ditarik. Kalau klien masih gagal untuk memahami bonus, then jangan ambil bonus. Sebab risau kamu punya planning trading tu, kamu ingat kamu boleh tahan 100 pips, tapi tak sampai 100 pips di MC. Bila MC, jiwa kamu kacau. Kamu akan jadi tak best, akan jadi negatif, psikologi kamu dah jadi negatif, dan kamu mungkin akan depo dan trade dia akan jadi MC dan MC dan MC. So kalau kamu tak faham bonus, then jangan ambil bonus. Ambil je akaun biasa, tapi yang pening-pening, ambil leverage berapa dia bagi dan terus trade. Okay? Hanya untuk mereka yang faham bonus, macam mana nak bagikan bonus leverage dan juga tradable bonus, then orang macam ni dia boleh fully utilize dan dia akan faham apa yang saya nak sampaikan seterusnya. Okay? Yang mana newbie, follow dulu. Lepas itu barulah tak faham nanti tanya. Okay? So kenapa? Kenapa broker memberikan bonus deposit sebagai promosi? Apabila saya membuat GMIH dengan tim XM dulu kan, salah satu tools yang kita bagi tahu kepada broker ialah nak laju, nak cepat dapatkan share market ialah dengan memberikan bonus deposit. Dan ini berlaku kepada semua broker, saya percaya. Kebanyakan lah, walaupun tak semua, untuk mereka maintain dapatkan deposit fresh blood, deposit baru adalah menawarkan bonus deposit. Okay? Salah satu sebab kenapa bonus deposit ini penting kepada broker sebagai tools of marketing adalah untuk encourage smaller player seperti kita yang depo 10, yang depo 50, yang depo 100 ni, bila dia bagi bonus, so dia akan double up dia punya equity, kan? So dia boleh bagi tahu dengan depo 100 you boleh trade seperti 200, dengan depo 500 you boleh trade seperti 1000, kan? So, kalau broker yang targeted dia adalah institutional ataupun big players yang depo $10,000, $50,000 kan, dia takkan ambil bonus-bonus ni kan. So, dia takkan. Sebab bagi mereka risau, mereka kena trap dengan TNC bonus. Ingat, senang ke broker nak bagi bonus macam tu je tanpa TNC? Come on, broker pun buat bisnes kan. So, dia ada TNC dan klien tak baca. Klien hanya buka account, deposit, trade. MC, buka account, deposit, trade. Profit, withdraw. Oh, break the rules, IP address dan sebagainya. Jam kan. So, klien tak baca. Dan takkan nak expect broker kita terangkan, memang tak. Broker memang broker buat bisnes kan, dia akan baca TNC kan. Dia akan letak ada TNC dekat risk disclosure ke apa ke promotion gitu kan. So bacalah. Kalau malas baca, then pergi dekat live chat ke, pergi dekat staff ke, elak pergi dekat IB, sebab IB pun belum tentu faham. Okay, kita dah risau informasi yang kita dapat pun salah. Sebab saya pernah
Tanya je IB, oh ada bonus 100% ni, support floating tak? Support, kita try. Floating lebih daripada balance, bonus tarik. So saya pun tak salahkan IB, sebab IB ataupun MIB dia bukan staff broker. So kadang-kadang product knowledge dia pun limited, dia orang pun hanya dapat link jalan kan. So client better tanya kepada broker sendiri, live chat, kalau ada sales representative ke, AM ke, BD ke kan, tanya. Okay, so memang broker akan memberikan promosi bonus deposit ni. Dan saya selit sikit tentang NDB, no deposit bonus kan. Dan saya nampak broker menawarkan NDB untuk dapatkan database, kita panggil. So problem kepada broker yang provide NDB tetapi dia tak ada retention power. Maksudnya market Malaysia dia bukanlah lagi market newbie seperti 7-8 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas, yang bagi NDB ambil, duduk diam-diam, dia seorang trade, lepas tu MC, kemudian dia depo. Market Malaysia dah tak macam tu. Market Malaysia bila kita bagi NDB, dia MC, dia guna nama mak, MC, nama ayah, nama semua orang dia guna, dan dia tak depo. So secara logik, broker yang memberikan NDB ni, kalau dia tak ada retention power, dia akan jahanam lah, senang cerita, dia akan jahanam. Okay? Sebab klien kita bukan bongok kan, kita dah mature kan, kita dah mature. Klien Malaysia tak macam dulu. Kalau waktu saya zaman XM 2012, 2013, bila kita bagi NDB pada 2015, kalau tak silap saya XM mulakan NDB, klien kebanyakan adalah klien yang baik. Oh, dia depo, dia ambil NDB, dia MC, lepas tu dia depo sebab ada bonus deposit. So ada retention dekat situ. Kenapa dia perlu deposit dan dia ada bonus kan? Kalau klien sekarang MC NDB, dia akan cari nama orang lain. Okay, so itu sebab broker, kita dah nampak broker pun dah mature, nak bagi NDB pun dah berhati-hati. Tetapi broker-broker yang besar seperti XM sekarang masih teruskan NDB sebab dia punya sistem padu. XM sistem dia padu, dia punya cara dia detect scammer NDB ni memang padu kan. Dia punya sistem dia lah, tak perlu nak dipertikaikan, memang padu lah. So itu sebab dia masih boleh teruskan. Dan kita nampak broker-broker yang baru nak buat, lepas tu sekarang dah tak ada kan. Even GMIH pun kita pernah buat NDB pada 2 bulan untuk kita attract. Lepas itu kita fokus kepada bonus deposit, dan lepas tu kita tak ada NDB. Okay, so NDB tu kita tahu orang nak hit and run je. Okay, kita tengok komen jap. Kita tengok komen Okay, broker sebenar is watching. Siapa broker sebenar ni, Pejal? Okay, Abang Mat Azhara, kita lama tak jumpa di Brunei. Okay, terima kasih menonton. So beliau sangat bagus juga. Sekarang beliau dengan Tifia, so sangat padu network beliau. So mana-mana Bruneian, okay, padu. Boleh cari beliau, dia orang Brunei. Okay, signal apa malam ni Abang Roy? Signal saya macam ni. Orang selalu tanya, bang, signal. Saya tanya dia, trade guarantee profit ke? Kan? Trade guarantee profit dia kan, nak signal, nak trade guarantee profit. Tapi entahlah, yang mana datang IB event saya tu nampak statistik broker saya kan, itu belum broker orang lain lah, sama ada dia profit ataupun tak kan. Tapi entahlah, saya lama tak trade. Bila lama tak trade, saya profit, poket saya, dia punya wallet dia menebal. Kalau saya trade, ke laut. Okay. Bonus besar, leverage kecil sama tak dengan bonus kecil, leverage kecil? Okey, kalau bonus besar, leverage kecil, memang tak sama dengan bonus kecil, leverage kecil. Memang tak sama, sebab multiplier dia dah berbeza. Kalau contoh, bonus besar dia bagi 100%, leverage dia 50%. So sebenarnya bila kita trade, kita adalah leverage 100. Okey, kita fikir macam tu. Bila kita nak fikir leverage, kita double up. Kalau bonus hanya 50, leverage 50, sebenarnya leverage kita 75. So itu pasti tak sama. Okay, untuk soalan Abang Ahmad Albab. Okay, adakah bonus ni gula-gula broker? Now, soalan ni sangat bagus. Orang selalu kata bonus ni broker punya gula-gula. Bagi saya,
Broker harus berani untuk menggalakkan retailer trader untuk trade. So, broker memberikan bonus untuk retailer trader ada extra nyawa dalam trading dia. Itu untuk saya punya topik akan datang. So, Abang Khairul dah tanya, saya jawab sikit. So, bagi saya dia bukan gula-gula. Ini adalah extra tools. Broker yang tak ada bonus sahaja yang mana dia punya risk bersama klien. Okay? Itu yang saya kata, broker takkan tak mampu bagi bonus, bagilah sikit. Even GMI pun bagi sikit kan. 30% support floating kan, 15% support floating kan. So bagilah sikit kan. So bagi saya dia bukan gula-gula. Dia adalah tools. Cuma sekarang banyak klien, trader menyalahgunakan tools itu dan menyebabkan dia beranggapan bonus ni adalah sebagai satu gula-gula nak dia orang trade. Bukan. Jangan salahkan device. Contoh kalau phone kita kita tengok phone patut menyatukan orang jauh dengan kita, tapi sebenarnya dia menjarakkan orang yang dekat dengan kita. Kalau kita pergi mamak ke, kita pergi mana ke kan, semua orang sibuk dengan phone ni. Kata menyembang mengetih kan, tapi semua orang sibuk dengan phone. So jangan salahkan phone tu. Phone tak bersalah, dia tak bernyawa. Yang salah tu orang yang menggunakan dia. Sama juga bonus. Okay, MC itu benar, tapi saya punya tagline dulu adalah MC itu pasti. Okay, MC itu pasti. Abang Muhammad Hamdan, adakah bonus mengacau withdrawal? Okay, ini soalan yang bagus. Dia bergantung kepada bonus jenis apa yang kita ambil. Okay, ada broker bila ditawarkan bonus, dia ada terms and condition tau. Contoh, bila kita ambil bonus sedemikian, kita perlu trade sedemikian lot ataupun kita perlu profit sedemikian, baru kita boleh withdraw profit tu. So, terms and condition kena baca dengan betul. So, bonus itu adalah sesuatu yang umum. Okay? Kalau tanya pendapat saya, sebab saya faham bonus kan, mana-mana broker saya akan selidik bonus dia dulu. So far, saya tak pernah ada lagi mengalami masalah withdrawal dengan menggunakan bonus trading. Beberapa broker saya tak ada masalah. Saya ada masalah withdrawal bila saya menggunakan leverage maksimum dia orang. Saya hentak, time tu lah keluar TNC leverage tak boleh trade waktu news lah, bla 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 dan bla bla bla. Waktu tu tak ambil bonus pun kena juga perangkap kan. So far bila saya guna bonus, saya faham terms and condition bonus. Saya tak pernah lagi ada isu sebegini. Okey, Abang Hamdan. Kenapa broker luar negara tidak menawarkan bonus, tapi broker di Malaysia suka menawarkan bonus? Saya nak refine balik soalan ni. Sebenarnya, broker di Malaysia tak ada yang menawarkan bonus. Saya tak pastilah. Kalau kita ambil broker-broker yang owner dia orang Malaysia seperti Mokas, Pip Hijau, Exoxio, saya tak pasti mereka ada tawarkan bonus. Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kebanyakan broker yang luar negara sebenarnya yang suka menawarkan bonus. Okay, mana-mana broker yang masuk ke Malaysia, semuanya kebanyakan ada menawarkan bonus. Yang mana tak tawarkan tu wallahualam. Tapi kebanyakan broker luar yang menawarkan bonus sebenarnya. Okay, Abang Man, Abang Bai kita, Abang Tengku, saya nak tanya, kenapa ramai yang malas baca TNC bila nak ambil bonus? Sebab senang je, dia berjela. TNC ni banyak dah lah dalam bahasa Inggeris. Dia berjela, point pula kecil-kecil kan dalam PDF tu. Memang tak lah. Dan kebanyakan trader kita ni acah-acah profesional. So buka account trade kan, even tak verified pun. Saya pun tak faham tau. Saya nampak trader terlalu excited kan. Buka account, contoh klien baru kan, patutnya anda buka account verified dulu. Dah verified barulah deposit, dah deposit barulah trade. Dia patut flow macam tu. Kebanyakan klien saya tengok sekarang, dia excited lain macam. Okay, buka account verified, tak tunggu lagi depo. Cuba kalau verification anda fail, menangis anda tak boleh withdraw nanti kan. So sabar sabar. Nak depo trade, sabar. Biarkan dokumen diterima, dah verified dan baru jalan. Okay, so saya jawab ini. Kenapa ramai yang balas baca TNC? Anggapan saya lah, satu, tulisan dia terlalu kecil, dua, dia dalam bahasa Inggeris. Kalau baca pun yang ketiga belum tentu faham. Okay, dia macam tu
Abang Siratal Mustaqim. Hari ni vol dia tentang jihad Alhamdulillah. Tapi saya tak berani nak komen sebab ada mata-mata. So saya faham maksud jihad tu Okey. Adakah bonus ni adalah perangkap untuk orang cepat MC? Saja je tanya, Elizabeth Tan tanya. Bagi saya bonus ni dia bukan perangkap untuk orang cepat MC. Seperti yang saya kata, bonus ini tidak bernyawa. Bonus tak bernyawa. Dia adalah satu alat. Yang meng-MC-kan akaun tu trader tu sendiri. Contoh macam ni, contoh katakan anda dapat bonus yang boleh support floating seperti GMI, XM, Azim Trade pun bonus support floating, lagi Sam Trade pun sekarang bonus support floating, Robo pun bonus support floating. So mana-manalah kau confirmkan balik mungkin saya silap So katakan depo 100 dapat bonus 100. Anda ada $200 di akaun A $200 equity, lawan dengan akaun B depo 100 tak ada bonus. Okey, anda trade 0.1 di akaun standard, iaitu $1 1 pip buy di EU. Anda pun trade 0.1 buy di EU. Kalau dia turun 100 pip, akaun ni MC, tapi akaun ni survive. Bonus ni membantu akaun ni kan, sebab dia ada lagi $100 untuk dia float. Betul tak? Sebenarnya bonus ni bantu untuk orang sustain lebih kalau dia guna dengan betul. Tapi masalahnya trader kita ni, bila dia ada extra equity, dia layer. Dia tambah layer, tambah layer, tambah layer. Bila dia tambah layer, tambah layer, tambah layer, pengiraan margin tu dah lari. Itu yang dia cepat MC. Tak sampai 100 pip, 20-30 pip dia dah MC. So jangan salahkan bonus. Practically, theoretically, bonus itu membantu kita menambah jangka hayat akaun kita. Bukannya nak meng-MC kan kita. Itu jawapan dia kepada Abang Bai. Okey. Sekejap laju sangat scroll dia hilang. Okey. Atira suka tengok Abang Roy cakap, lepas tu gelak sendiri. Yelah, cakap seorang kan. Mestilah kalau cakap dengan depan kamera kot boleh gila kan. Kalau ada panel lain cerita, biar panel cakap, kita gelak tengok komen. Macam tu kan. Okey, Abang Izzat tanya, boleh ke broker tukar leverage sesuka hati? Contoh kita pilih leverage 1000 dan tiba-tiba broker kecilkan leverage time sedang ada entry. Okey, broker biasanya dia menukar leverage secara tiba-tiba beberapa sebab. Okey, yang pertama, apabila katakan kita ada floating position, floating kita, katakan equity kita waktu tu floating kita positif bila positif, equity menambah. Bila equity menambah, kita ada leverage stable. So ada kemungkinan bila equity tu menambah, bermaksud leverage harus bertukar. So itu yang pertama. Okey, bila floating positif banyak kan. Contoh katakan abang depo $1,000, leverage 1,000. Next, untuk tukar leverage 500 apabila equity menjadi 2,000. So abang trade dan abang floating positif 1,000. So equity dah jadi 2,000. So leverage akan bertukar 500. Itu normal. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlaku news, ada broker ketika news besar, dia dah bagi tahu awal-awal leverage dia menurun. Okey. So itu adalah waktu news. Yang ketiga, apabila broker nak bertukar leverage, katakan daripada B-book nak pergi A-book, katakan dia nak buat hybrid. So dia perlu menurunkan leverage. Biasanya broker akan inform awal penurunan leverage. Dia tak boleh tukar sesuka hati. Tukar sesuka hati ni hanya bila berlaku perubahan equity dan berlaku news seperti yang dia dah inform awal. Tetapi kalau berselain benda-benda tu, mereka harus memberi ruang kepada trader dalam masa 24 jam ke 48 jam ke untuk adjust accordingly. Contoh leverage nak turun, okey, kita ada position, apa yang kita perlu buat? So sebagai broker, dia harus inform awal. So kalau abang jumpa broker yang tukar leverage sesuka hati tanpa inform awal dan sebab-sebab dia tak logik, pendek kata, hati-hatilah dengan broker tu. Itu saja. Okey, last, lari soalan sikit Abang Handsome. Adakah data 95% loss trader dan 5 masih di sekarang tak pakai Abang Hamdan? Data ini dah tak betul. Mana-mana broker yang pakai data sedemikian, dia adalah dalam bahaya. Sebab dia beranggapan yang datang ni loss dan dia akan gunakan duit marketing, net deposit bagi semua overpaid. Ini sangat bahaya.
So data apa yang saya ada daripada site saya adalah sekarang trader loss sekitar 70 hingga 75%, lebih kurang macam tu, dan profit sekitar 25 hingga 30%. So market Malaysia dia dah matured, dia dah jadi lebih baik sekarang. Tetapi untuk profit tu lebih tinggi, dia kena banyak education, banyak elak daripada full margin, kena banyak elak daripada depo kecil-kecil ni. Okay, so itu kita buat topik lain. Tapi untuk jawab topik ni, data ni dah tak relevan. Saya percaya banyak broker data ni dah tak relevan. Banyak dah trader profit sebenarnya. Okay, next, okay. Abang Azlin, soalan saya, kenapa broker bila equity trader dah besar, leverage berubah kecil? Kenapa broker buat semikian? Salam tengah laut. Okey, ini soalan yang bagus. Kenapa equity besar, leverage kecil? Okey, bila equity, katakan dia takkan ada masalah kepada broker yang mengamalkan bucket shop ataupun broker yang tidak ada niat nak buat hybrid hedging. So kalau broker yang tak ada niat nak buat macam tu, dia takkan kisah pasal leverage. Tetapi kalau broker yang nak hantar order ni ke tempat hybrid ataupun e-book, dia wajib kisah tentang leverage. Contoh saya bagi contoh macam ni. Katakan kita ada $10,000, okay? Naik kepada $50,000. Katakan $50,000. Dan $50,000 investor ni adalah investor yang $50,000 ni mungkin 1% dia. Okay? Dia ada lagi $50,000 belakang dia. Okay? Katakan $50,000 ni ada broker berani menawarkan leverage 1,000. 50,000 bagi dengan 1,000, maksudnya satu lot bersamaan dengan $50. Okey, satu lot bersamaan dengan $50 margin. Kalau dia nak trade full margin dengan $50,000 itu, dia harus tekan 1,000 lot. Okey, satu lot kali 50, so 1,000 lot kali 50 bersamaan dengan $50,000. So dia boleh open 1,000 lot now. Kalau broker nak hantar order ni kepada e-book yang di mana leverage LP sekitar 1:100 untuk 1,000 lot, okey, dengan 1:100, berapa yang dia perlukan? Dia perlukan lebih $1 juta. So adalah sangat berisiko kepada broker untuk duit yang kecil ini yang berkemungkinan akan stop out negatif. Okay, negatif stop out dia disebabkan dia full margin, ketahanan dia berapa saja berbanding di LP dan dia tak mampu bayar. Ini adalah sangat bahaya. Okay, so broker-broker yang mengamalkan risk management yang ready untuk hybrid, dia haruslah mempunyai preparation untuk pastikan equity bila meningkat, leverage menurun supaya boleh kawal lot yang dibuka. Dia macam tu. Okey, harap menjawab soalan Ada broker yang menawarkan bonus tapi spread dia besar sikit berbanding dengan akaun tiada bonus. Okey, kalau ada broker yang tawarkan benda macam tu, itu normal lah. Dia mesti ada pros and cons, give and take kita panggil seperti juga GMI pun ada give and take. Contoh kalau akaun standard tak ambil bonus, leverage lebih tinggi. Kalau ambil bonus, leverage tinggi tu cepat habis bila equity bertambah. So dia kena give and take. Kita menggunakan leverage sebagai give and take. Nak ambil bonus, leverage 2,000 hanya untuk $1,000 saja. Kemudian dia menurun. Kalau tak ambil bonus, leverage 2,000 boleh tahan sampai $10,000 kalau tak silap saya. So memang biasa. Ada broker dia boleh fix, tak ada beza. Ada broker dia beza spread, itu normal. Itu normal. Okay. Ini fotografer saya, Abang Wei kita, terima kasih. Saya punya event, saya menggunakan beliau sebagai fotografer. So siapa-siapa nak ambil beliau, memang senang bekerjasama sebagai fotografer, videografer, tim yang sangat expert, sangat mantap, senang, dan yang paling penting ialah berbaloi. Dia macam tu. Okay. So last soalan, kenapa waktu news besar broker kangkang spread? Lizzie tanya. Okay, ini dah lari tajuk, tak apa, kita jawab. Okey, berdasarkan spread, bila LP memberikan price waktu news, LP pun bid and ask dia akan berubah. So bila LP kangkang, dia kata dia akan tahu bila news besar datang, orang akan pasang stop order. So untuk dia elak daripada dia dimakan oleh stop order slippage, okey, LP akan kata kalau saya nak harga biasa macam ni, bila news datang, okey,
Saya dah sanggup beli tapi dekat price ni. Saya nak jual boleh tapi dekat price ni. LP dia mengangkang siap-siap, dia tak nak ambil risiko ambil ni. So ini berlaku kepada news uncertainty, news besar yang uncertainty. Okey. Macam tu. Abang Q, hai abang Intel, salam. Ni Intel mana ni? Intel i7 ke AMD ni? Okey. So kita sambung sekejap lagi kita sambung lagi 945 dah. Okey, penggunaan bonus. Kita nak masuk dah penggunaan bonus Okey. Saya ada dua penggunaan bonus. Satu cara baik dan satu cara tak baik, tapi saya nak ajar lebih profesional. Sebab saya tengok ramai yang menggunakan cara tak baik. Tapi saya berharap dengan education yang ini, yang saya buat ni, kamu akan, klien lebih ke arah cara baik. Sebab kita nak pastikan trading plan kita betul. Itu saja. Ketika kita trading, kita tak nak ada benda lain mengganggu plan kita. Kita nak ketika kita nampak berapa balance, berapa kredit, berapa equity, pengiraan pips tu dibuat dengan betul. Okay? Now, macam mana kita katakan penggunaan bonus cara baik? Okay. So, yang pertama, saya sarankan adalah menggunakan broker yang menawarkan bonus support floating. Sebab ini lebih bermanfaat kepada kita supaya kita ada ekstra nyawa ketika kita melakukan trading. Okey, itu yang pertama. Cari broker yang ada memberikan bonus support floating. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membuat deposit, okey, kita ambil 100% lah, senang untuk saya kira. Katakan kita depo $100, kita dapat bonus $100. Okey, so equity ada 200. Ketika kita trading, abaikan bonus itu. Jangan nampak kita ada extra 100 tu. Kita masih trade dengan 100 saja. Dan 100 ini, dia akan digunakan sebagai pelampung kecemasan. Apa maksud pelampung kecemasan? Dia boleh digunakan dua benda. Satu, sebagai contoh, bila anda ada $100, kredit $100, anda long EU. Okay, long EU. 0.1. Okay, anda long. Dan price jatuh 100 pips. So, anda ada dua pilihan. Sama anda cut, okay, tutup, dan balance anda jadi kosong, kredit anda ada 100, equity 100, anda ada peluang kedua. Okay, peluang kedua untuk get back apa yang anda rugi. Itu lebih baik kan? Berbanding anda deposit 100 dan anda tak ada bonus. Dah loss, depo lagi lah. Macam tu kan? So, bila kita ada bonus ni, dia ada peluang kedua. Okay? So, bila dah loss, cut peluang kedua. Salah satu kegunaan yang lain pula ialah, bila kita float 100 pips tu, kita dah float minus 100. Dan kemungkinan daripada time frame 1 hour break, oh tak apa 4 hour tak break, pergi 4 hour break, oh daily tak break, dia nak cari daily punya support. Contoh lah kan trader biasalah nak menipu diri sendiri kan, support 1 hour dah break, sedangkan dia intraday, dia guna 1 hour kan. So 1 hour support break, oh tak, dia nak cari 4 hour, 4 hour break, oh tak, dia nak cari daily kan. Biasalah trader kan. So bila kita ada bonus, so kita dah float minus 100 pips tadi, so kita dah rugi minus 100 kan. Kita ada 100 lagi untuk jangka hayat kita, tambah lagi satu cycle. Ada kemungkinan dia float sampai 150 dan dia reverse menjadi profit. Kalau kita dengan $100, kita dah loss dulu, kadang-kadang orang kata, broker ni macam nampaklah kita loss je dia reverse. Kan? Kena stop loss je dia reverse, kena BE je dia reverse. Kan? Macam broker nampak. Kan? So, bonus gunakan dengan betul. Kalau kita guna bonus yang diberikan oleh broker dengan betul, banyak peluang untuk kita buat lebih banyak profit dan jangka hayat akaun kita akan jadi lebih panjang. Jangan pula dapat bonus anda pergi tambah lot. Anda layer lagi, nampak free margin layer. Jangan. Bila anda dah buat macam tu, dia dah lari purpose bonus tu. Itu sebab setiap benda dia dua permukaan tau. Kita kena tengok both side kan. Orang putih cewek kata both side. So tu sebab tadi saya tak ingat siapa yang bagi tahu adakah bonus ni gula-gula. Abang Khairul Yasin kata bonus ni gula-gula. Sebab kita nampak the other side. Kalau kita tengok the other side yang betul-betul proper,
Bonus ni adalah betul-betul extra tools ataupun tools yang padu untuk retailer client lebih sustain dalam pasaran. Kan? Tapi apa yang berlaku? Lebih ramai orang yang cepat hanyut, cepat karam. Adakah salah bonus? Tak. Bonus tak salah. Bonus hanya tools. Cuma penggunaan dia tak betul. Okay? So, hari ni saya dah share salah satu guna bonus secara baik. Okay? Anggap bonus ni adalah pelampung ataupun nyawa tambahan. Jangan guna nyawa ni selagi nyawa anda tak mati. Ibarat kita ada 2 nyawa. Syukurlah kita ada 2 nyawa dalam account trading kan. Bila kita punya balance dah mati tadi, sama ada kita cut, kita gunakan nyawa kedua kita untuk dapatkan balik insya-Allah, ataupun kita activate nyawa kedua supaya kita boleh bertahan lebih lama. Dan biarlah teknik doa harapan lah. Harap di reverse, kemudian dapat profit kan. So itu yang saya nak sampaikan. Bonus adalah baik. Mana-mana Sifu kata yang ambil bonus ni, dia ada, saya tengok statement Sifu mana saya tak ingat tapi saya tengok dia akan kata professional trader takkan nak ambil bonus. Dia akan kata macam orang professional trader ni tak perlu bonus. Bagi saya mungkin tak professional, saya mungkin newbie saja walaupun dah 8 tahun dalam pasaran. Tapi saya tetap nak bonus. Kan? Kenapa saya perlu habiskan $100? Contoh kalau saya nak depo 100, kenapa saya perlukan habis $100 sedangkan saya boleh habis $50 je? Kan? Kalau saya depo tak ada bonus, saya rugi 100. Kalau saya depo yang ada bonus 50 dapat 100% 50, saya rugi 50. So lagi 50 ni apa boleh buat? Sedekah lah. Anda memang nak loss $100 kan? Itu kesanggupan rugi anda. Betul tak? So sekarang broker dah bantu anda kurangkan loss, tapi apa yang anda buat, anda depo lagi. Kan? Dengan balance yang kita ada tu, apa yang perlu kita buat adalah kita nak trading tau. Trading kita nak dalam sesuatu harmoni, kita nak trade dalam bahagia, kita nak trade dalam gembira, kita nak trade dalam suasana yang best. So dengan $50 ni cuba belanja family, belanja kawan-kawan, bagi sedekah kan. Orang doakan kita kan. Memang kita tak rugi tau sebenarnya. Sebab kalau anda tak pilih bonus, anda punya modal 100 kan, 100 USD. Anda tak nak pilih bonus kan. Saya pilih bonus. Saya punya modal hanya 50, tapi kekuatan saya sama sebab saya dapat lagi $50 bonus. So kekuatan saya sama. So saya ada extra lagi $50 untuk saya memberikan kebahagiaan, untuk kita berikan sesuatu dan orang akan doakan kita. Mana tahu kan, rezeki anda datang balik kan. Itu sebab bila kadang yang ramai kan yang datang pada saya kata bang loss banyak dan sebagainya kan. Apa yang saya selalu kata adalah cuba tengok apa kesilapan yang kita pernah buat dulu kan. Itu je. Apa yang kesilapan pernah kita buat dulu. Setiap kejadian ada hikmahnya. Itu mungkin pengajaran kita kan. Mungkin pada waktu kita ada duit tapi kita lalai kan. Bila kita tak ada duit baru kita terduduk dan baru kita teringat satu ketika dulu kita ada duit dan macam mana kita spend duit kita. Itu je kan. So ini penggunaan cara baik dia ada penggunaan cara tak baik. Jap lagi saya baca komen jap kalau ada komen jap Abang Azim, terima kasih atas kenapa tiada butang star baru tak bagi. Okey. So salam Abang Roy, salam Roy Hansen. Betul ke website broker bonus support floating banyak merangkap trader dan bukan satu strategi dari broker? Ini saya dah bagi tahu, saya dah jawab. Bonus support floating tidak pernah digunakan untuk memerangkap trader. Hanya trader sahaja menggunakan bonus itu salah. Dia tidak menggunakan dengan betul. Dia membenarkan bonus menguasai diri dia dan akhirnya dia hanyut. Okey. So sebagai broker perlu tools tambahan, promosi untuk menarik pelanggan. Kan? Sama juga pasar raya.
Pasaraya dia bagi diskaun 40-50%. Kita akan fikirlah, sebelum ni dia tak ada diskaun, sekarang dia diskaun, untung kot celah mana? Memanglah dia dah markup harga. Kan? Dia markup harga, barulah dia diskaun. Saya pernah tengok, saya kadang tak perasan, tapi dulu saya kerja pasaraya, tu sebab saya tahu. Selepas habis SPM saya kerja pasaraya, so saya tahu taktik ni. Dan yang terkini, apabila saya pergi beli barang untuk IB, dan saya nampak dekat saya pergi MK Michael Kors, saya pergi MK dekat GPO dan MK dekat KLCC. Barang yang sama, price dia berbeza. Sebab akhirnya lepas dia diskaun hampir sama, tapi MK di GPO harga lebih mahal. Sebab yalah dia orang bagi diskaun gila-gila. MK dekat butik dekat KLCC harga lebih murah sebab diskaun dia tak banyak. Tapi at the end hampir sama. So itu yang saya nak kata. Broker dia sama juga kedai. Dia perlu ada promosi untuk menarik pelanggan. So pelanggan kena bijaklah menggunakan dia. Macam tu Okey. Baik, idola saya cuba jadi baik. Okey, untuk dapat bonus separuh bulan boleh buat depo. Okey, bonus adalah pelampung yang kedua bagi akaun kena jaga ya korang. Okey. Bonus ni kalau masukkan dalam trading plan tak ada masalah sebab kita trade based on equity. Jadi kita ada tambahan equity untuk trade macam biasa. Tapi dalam penambahan equity sebab ada masa kita akan melalui straight loss. Ya betul. So carilah bonus yang support floating sebab dia dalam pengiraan equity. So kita trade bukan kita tengok balance tau. Kita tengok equity. Dan daripada equity lah dia akan ada calculation free margin. So hati-hatilah pilih bonus. Okay? Jangan pilih bonus yang tak support floating. Risau. Anda negative float, bonus tarik, anda MC, risau, sangat risau. Okay? Abang Syarudin, bos memang terbaik. Terima kasih bang. Okay. Extra boleh belanja bini. Okay. GG Meroket. Okay. Terima kasih. GG Meroket siapa buy? Asyuk. Okay. Next, last yang saya nak share dalam lingkungan topik bonus ni adalah cara tak baik. Okay. Cara tak baik macam ni. Banyak broker yang menawarkan bonus. Itu sebab banyak broker tak berani menawarkan bonus support floating. Sebab dia tahu ada trader-trader, kebanyakan trader yang lebih intermediate ataupun advanced ni tahu manipulate bonus. Tetapi cara mereka buat bonus ni ketika mereka melaksanakan manipulasi ini tidak profesional, akhirnya detect by the brokers. Okay? Anda kena faham. Dia macam ni tau. Andaikan bila kita trade dalam brokerage ni, ibarat anda membeli barang di kedai, dan kedai ada CCTV. Kadang-kadang kalau anda tercuri tak kena tangkap, tak bermaksud anda nak curi lagi akan lepas. Dia macam tu. Broker dia ada CCTV. Lain contoh yang saya boleh beri adalah seperti speed trap, kan? Katakan lebuh raya speed trap kita 110. Ada kala kita bawa 130, 140, 150 tak kena pun speed trap, kan? Tapi time kita bawa 112 tu lah kena speed trap. Dia macam tu, kan? So tak bermaksud kita buat kali pertama kita ingat betul, broker ni kita boleh kaut ni. Dan kebiasaan yang saya nampak trader ni dia bersifat tamak. Saya nak ajar kamu ialah, katakan kalau anda jumpa loophole broker, jangan tamak. Jangan gelojoh, jangan gairah, kan? Jangan tamak. Sedut sikit-sikit lah. Janganlah, dapat duit free ni, sekali ambil, kan? Memang akan trigger dia. Confirm. Kan? Seperti juga kita pergi bank. Hari tu saya keluarkan duit sedikit untuk tukar USD, kan? Kalau kita keluar duit sikit-sikit, kita pergi over the counter je. Dia bagi cash dekat situ. Cuba anda keluar banyak, anda kena pergi bilik lagi satu untuk ambil. Kan? Sebab dia kena lalui, dia ada proses, trigger, sistem dan sebagainya. So antara apa kesilapan yang selalu trader buat adalah dengan bonus, dia full margin. Broker dia tak suka trader full margin. Kenapa broker tak suka trader full margin? Bagi broker adalah ketika dia memberikan bonus ni kepada klien dan klien hentak dia balik. Contoh kalau rugi,
rugi separuh-separuh kan, sebab kita dapat 100% kan. Instead of kita depo 100, kan kita depo 50, betul? Tapi kita gunakan 100 kan, 100 make margin harap faham sebab saya tak sempat nak tulis-tulis, so saya gunakan angka, saya guna cakap sikit supaya faham, ikut the flow. Okay, so katakan kita tak ambil bonus, kita depo 100 kan, kalau MC 100, tapi sekarang kita ada bonus 50 dan kita MC, kita depo 50. So kalau kita MC 100 ni, kita sebenarnya hanya MC 50 dan broker MC 50. So bila kita full margin dengan $100, katakan leverage kita 1000. Leverage 1000, satu lot $100, kita 100,000 kita bahagi dengan leverage 1000, satu lot adalah $100. So kita ada $100, kita boleh buka satu lot. Satu lot bersamaan dengan $10 satu pip kan. Dah lah spread 2 pip, tinggal 8 pip, bersin sekejap je MC. Dan biasanya orang buat waktu news. So broker nampak trader manipulate dekat situ, dia ambil kesempatan atas bonus ni, whack balik broker kan. Contoh, ibarat katakan ini tak sedap sikit perumpamaan, tapi dia lebih kena. Contoh, kita bagi orang makan, kita nak bagi orang tu makan, harap dia lepaslah hidup dia kan, tapi orang tu rompak kita balik, kita mesti marah. Dia macam tu kan. Contoh, kita bagi gelandangan makan kan, kita nak bagi makan kat dia, habis tu dia panggil orang dia rompak duit yang kita ada. Marah tak kita sebagai orang yang meri? Kita pun marah. Sama juga broker. Broker bagi tools untuk kita trade elok-elok kan, tapi korang pergi trade waktu news, korang hentak full margin kan. Itu yang broker tak suka. Sebenarnya broker tak suka macam tu. Itu sebab broker tengok, dia kadang-kadang tengok juga, okey, berapa korang withdraw. Kalau amount macam ni, tak apalah, kita tutup sebelah mata, jalan kan. Kalau amount besar, time tu lah dia akan datang, bonus forfeited kan, profit forfeited. Lepas tu time tu lah dia datang dengan terms dia seperti arbitrage, IP address dan sebagainya kan. So ini yang saya nak korang faham. Jangan gigit balik broker tu, okay? Jangan gigit. Dia nak bagi kita, guna sebaiknya, trade lah macam biasa. Tu sebab saya nak ajar bonus cara baik kan. Tapi disebabkan ada orang guna bonus tak baik, so saya nak terangkan dulu macam mana dia orang buat dan macam mana kita nak atasi. Okay, so yang pertama, katakan korang nak trade news, okay, nak guna bonus trade news. Apa yang saya buat dulu ketika trade news, saya ambil bonus dan sampai sekarang alhamdulillah tak kena kacau lah. So biasanya saya tak full margin, dan saya akan trade, taklah katakan satu lot ketahanan 10 pip betul-betul nipis. So saya akan trade ketahanan saya 30 pips walaupun news. So bila 30 pips, broker akan nampak yang kita masih trade elok. Dengan $100 kita buka 0.3, okey lah kan, 0.3 okey je, bukan satu lot pun. So broker akan nampak, okey, dia trade behavior bagus kan, dia bukan nak hentam kita kan, dia bukan nak ambil kesempatan serkap waktu news kan. So itu salah satu cara. Okay, kalau nak trade news, nak guna bonus, pastikan jangan full margin. Okay, jangan full margin, broker tak suka. Kita nak profit kan, kita perlukan broker. Kadang orang kata broker tutup kan, ada isu ke broker nak tutup kan, 2 tahun akan datang website tutup dan sebagainya kan, macam mana nak survive kan. Kadang retailer ni, saya pun tak faham retailer ni, kalau katakan tak ada broker forex kan, retailer broker tak ada, korang nak trade dekat mana? Kat mana korang nak trade? Dah tak ada tempat dah kan. Kalau broker retailer tak masuk, bila saya kata broker retailer adalah broker yang menawarkan leverage besar yang boleh menawarkan 500, 1000, 2000, unlimited leverage. Sekarang ada broker unlimited kan. So kalau broker retailer ni tak masuk broker institutional kan, yang leverage 100, korang nak trade kot celah mana? Deposit $10-50 tak boleh. So jangan macam mana kita kata be professional dalam trading kan. Broker bagi, kita ambil, kita guna sebaiknya, jangan gigit dia balik. Macam tu okey. Saya baca komen dulu sebelum saya pergi lagi satu topik lain. Macam
Macam filem Piramli Alibaba Bujang Lapuk. Kau satu gol, lelas kena potong kepala. Macam tu, okey. Ini saya guna bonus pun kena ban, tak profit pun kena ban. Untung lah kena ban, kan? Maksudnya dia belum profit. Cuba kalau dah profit, kan? Okey, so last kali yang saya nak bagi tahu ialah ada orang menggunakan bonus untuk arbitrage. Okey. Okey, cara tak baik tu arbitrage. Now, okey, ada orang nak bagi signal ini bukan saya tak bagi signal. Abdul Razak ni saya tak pasti. Dia kata GJ get ready to short. So siapa nak follow signal dia, follow. Kalau profit, alhamdulillah. Okey, doakan beliau. Kalau loss, anda yang nak ikut jangan salahkan beliau. Beliau share saja. Okey, so analisa sendiri-sendiri. Okey, Abdul Razak, orang sama best amaran suara macam dokumentari Astro Awani. Sedap suara. Okey, lepas ni saya nak mohon Gegar Vaganza bang. Nak nyanyi pula Gegar Vaganza. Okey. Bang Roy memang level abah-abah minasiat. Yalah, sebab saya dah tua. Saya dah melalui banyak benda yang orang lain baru nak lalui. So kita tak perlulah lalui benda-benda yang perit, kan? Okey, next ialah arbitrage. Arbitrage ataupun dipanggil sebagai trade balance. Okey, now sebagai sebuah brokerage adalah mustahil untuk dia tahu akaun kita arbitrage dengan akaun mana. Okey, adalah mustahil. So, apa yang dia boleh buat ialah dia beranggapan yang trader itu behavior dia adalah membuat balance trade. Macam mana kita nak tahu? Ini saya bagi sikit hint. Macam mana kita nak tahu trader itu melakukan balance trade? Dia ada beberapa cara. Salah satu cara lah kita tengok dia trading adalah satu hala sahaja. Dan dia takkan tutup walaupun dia loss. So, bila trader, dia tak tutup walaupun dia loss ataupun dia tak tutup walaupun dia profit, ini kemungkinan besar dia melakukan trade balance. Kalau dia trade dengan 0.01, 0.1, itu tak. Tetapi kalau dia contoh, depo 100, dapat 100, 200 kan, dia terus hentak satu lot, itu potensi trade balance itu tinggi. Itu sebab kita nampak broker memberitahu tentang arbitrage dan sebagainya. So macam mana arbitrage ni berfungsi? Ini hanyalah education sahaja ya. Bukannya saya menggalakkan anda buat, tidak, tapi ini adalah education untuk anda faham. Okey. Sebelum saya jawab dulu komen ni. Ada komen salam Fu, kalau broker tawarkan sesuatu bonus tapi bukan untuk support floating, habis tu bonus diberi untuk itu, kita panggil bonus support margin ataupun bonus leverage. Dia hanya membenarkan kita naikkan lot lebih, itu saja. Tapi bila kita lot lebih besar, dah letak support floating, so ada kemungkinan kita MC lagi cepat. Itu maksud dia. Adakah trade balance ni melingkupkan broker? Okey, kita akan sambung soalan ni, jawapannya selepas saya terangkan trade balance tu. Okey, trade balance ni sangat popular di kalangan-kalangan trader di Indonesia. Sehingga kan mereka ada software dan sebagainya untuk menjalankan trade balance. Nah, macam mana trade balance ni berlaku ya? Contoh, katakan dia jumpa broker yang menawarkan bonus 100%. Walaupun lawan dia tak ada bonus pun tak apa, dia still untung buat benda tu. Contoh macam ni. Katakan broker yang menawarkan 100%, kita depo $500. Okay? So, bila kita depo $500, dekat kredit ada $500. So, equity kita $1,000. Modal kita $500 dekat akaun satu broker ni. Dan satu broker ni tak ada bonus. Kita nak tallykan dia, kita depo lah $1,000. Okay? So, bila kita depo $1,000, 500 ni, bila kita trade balance, maksudnya satu buy satu sell. Dia ada teknik nak kawal kat broker mana kita nak untung. Teknik tu ada. Kita itu nantilah. Itu kita tak boleh bincang kat sini. Itu terlalu umum. Tapi apabila kita nak losskan dekat sini, so bila kita loss dekat sini, pemindahan 500 balance dan juga 500 kredit akan pergi ke sini. So bila sini loss 1,000, sini akan profit 1,000. Okay? So, bila sini profit 1,000, basically dia dah profit $2,000. So, dia dah profit 1,000 tambah dengan balance 1,000. So, dia dah ada equity $2,000. Okay, betul? So, tapi berapakah modal asal dia?
500, 1000, 1,500. Tapi berapakah akhir dia dapat? 2,000. Okey, kita abaikan spread dulu. Kalau kita ambil pengiraan spread, mungkin tinggal $1,900. So basically, trade balance ni sangat mudah buat profit. Ya, dia profit 400 macam tu saja. Itu belum lagi kalau dia jumpa dua broker yang menawarkan bonus 100%. So, dia depo 500, dekat sini dapat 500. Dia depo 500 sini, dekat sini dapat 500. So, waima pemindahan sekalipun, katakan sini loss 1,000, sini akan profit 1,000. So, balance akan jadi 1,500, bonus akan jadi 500, equity 2,000. So, berapa modal asal dia? 500, 500. So, dia untung 500. So, nampak tak? Sebenarnya, memberikan bonus ni, broker dia akan sangat berhati-hati. Dia akan tengok kita punya, satu dia akan tengok ialah IP address. Kenapa broker sangat mementingkan IP address? Apabila broker memberikan bonus kepada klien, broker dia nak berikan bonus ni kepada klien yang unik. Unik klien bermaksud klien ni adalah milik dia. Dia bukan menggunakan nama mak, bukan menggunakan nama ayah, bukan menggunakan nama isteri, macam tu. So, kalau tidak, manipulasi bonus akan berlaku. Kenapa manipulasi bonus akan berlaku? Contoh macam ni. Katakan, bila kita dah claim bonus habis, apa yang kita buat biasanya? Kita akan guna nama orang lain. So, broker punya nampak dalam database dia, dia ada dua klien. Tambahkan satu klien baru, dua klien. Tapi unik klien dia sebenarnya hanya seorang. So, ini tak membantu broker sebenarnya. So, itu sebab apa saja penggunaan bonus, kebanyakan broker dia akan mula detect secara dua benda. Satu ialah IP address. IP address, dia ada dua. Satu adalah berbentuk dynamic, satu berbentuk static. Kebanyakan IP address yang kita guna seperti share Wi-Fi, kita guna U-Mobile ke, kita guna Maxis kita ke, ini semua adalah dynamic Wi-Fi. Maksudnya IP address kita tidak akan sama dengan IP address orang lain. Sebab static IP address ni sangat mahal. Kalau kita trade contoh di bawah satu company, dan company ni contoh dia kat mana-mana kita kerja dan kerja ni dia ada Wi-Fi tapi dia menggunakan static Wi-Fi. So kalau dia menggunakan static Wi-Fi, semua orang akan menggunakan IP address yang sama. So kena hati-hati. So bila bang itu sebab kalau kita tengok dalam satu terms yang baru ada broker buat, bonus hanya ditawarkan kepada seorang untuk satu isi rumah. Sebab orang banyak menggunakan alasan dia trading dekat rumah, share Wi-Fi yang sama, menyebabkan IP address yang sama. Itu sebab ada broker dia tambah lagi satu terms and condition di mana bonus hanya diberikan kepada satu isi rumah sahaja untuk seorang. Okay? So IP address yang pertama. Yang kedua, mereka akan menggunakan device. Setiap device kita, maafkan saya, setiap device ni ada unique ID dia. So, broker boleh tengok device ni pernah tak login dekat account lain. So, bila kita kata login, adalah login master password. Okay? Dia bukan login investor password. So, kalau ramai orang login master password, dia tak apa. Okay? Biarkan. Master password, tak apa. Okay? Dia jangan trade menggunakan, dia jangan login menggunakan master password. Sorry. Bila dia login guna master password, tak apa. Terbalik. Bila dia login guna investor password, tak apa. Okay. So, satu device ada 10 investor password, tak apa. Dia tak kira multiple. Tetapi kalau dia terlogin menggunakan master password ataupun trader password, itu masalah. So, kena hati-hatilah. Kebanyakan kita terlogin account wife, terlogin account proxy kita. Dan bila dia dah saja, checkmate. Dia dah habis dah. Okay. So, bagaimana kita nak hindari IP address dan juga katakan kita nak gunakan device phone yang sama tapi memandangkan akaun kita dah tak ada bonus tapi kita nak gunakan nama orang lain.
So first, saya sarankan phone yang sama anda haruslah reset factory terlebih dahulu. Okay, reset factory. Bila reset factory, dia akan bagi anda device ID lain dan secara automatically IP address pun akan berubah. Okay, so itu cara yang pertama. Tapi dia agak leceh lah, takkan setiap kali nak reset kan. So tapi terpulang sebab kita nak bonus kan. So yang kedua, kalau kita nak buat trade balance, kalau itu juga yang anda nak buat, trade balance, anda kena buat satu strategi. Anda harus kaji betul-betul ketika anda melaksanakan trade balance tu, bagaimana anda perlu buat supaya anda tidak tertangkap. Itu saja. Salah satu cara untuk kita elak daripada kita tidak buat trade balance, seperti yang saya bagi tahu, adalah trade satu arah. Trade satu arah ni chances broker beranggapan anda membuat trade balance itu tinggi sebab anda trade satu arah. Tetapi kalau dalam history anda ada trade satu arah MC, lepas tu trade, itu tak apa. So dia ada beberapa ciri-ciri yang mereka dah ada SOP lah kan. SOP, kalau trader behave macam ni, behave macam ni, behave macam ni, behave macam ni, then dia akan suspect lah macam tu okay. So balik kepada soalan Abang Hafiz tadi, adakah trade balance ni melingkupkan broker? Okey. Sebenarnya kalau broker tu tak ada risk management dan dia hanya buat bucket shop ataupun booking saja dan dia tidak halakan trader profitable ke tempat lain seperti Abu, then dia boleh membinasakan sesebuah broker sebab asyik profit je kan. Dia akan broker akan bahaya sikit lah. So kena pastikan cari broker yang ada risk team. Itu sebab kadang-kadang bila saya tengok ada broker yang hantar email, surat cinta kepada klien, leverage turun kan. Lepas tu anda suspect IP address, bonus arbitrage dan sebagainya. Bagi saya broker tu not bad. So maksudnya broker tu ada risk management. Dia nak pastikan yang dia tidak terdedah kepada risiko klien yang nak mengambil kesempatan atas dia. Macam tu. Okay? So bagi saya tak ada masalah untuk broker yang trade balance asalkan dia tahu channel Abu. Cuma masalah bila dia tak tahu dan dia tak buat dan dia harapkan klien sentiasa loss saja dalam pool fund. Itu agak sukar sebenarnya. Okay? So saya rasa saya dah cover untuk penggunaan bonus. So saya dah ceritakan jenis-jenis bonus. Selepas itu saya dah ceritakan lagi bonus versus leverage dan kenapa broker suka memberikan bonus sebagai promosi. Lepas itu cara penggunaan bonus dengan betul. Okey. So sesi video ni adalah education kepada trader. Saya tak nak lagi tengok lah, kalau boleh saya nak kurangkan lagi tengok di Facebook masih ada trader yang tak baca terms and condition bonus, yang kata broker macam ni, macam tu, macam ni kan. Dan sedangkan dia sendiri tak baca, broker dah bagi tahu siap-siap dah bonus yang ditawarkan sedemikian. Okey, ingat bila anda tak prepare untuk berperang, anda akan kalah. Sama juga dalam trading. Kalau anda tak prepare menggunakan peralatan yang betul dan anda ikut jalan je kan, ikut suka je kan, so anda sebenarnya membawa diri anda ke lembah kerugian, ke stop out dan sebagainya. Okay? So jangan disebabkan broker memberikan tools promosi ini anda beranggapan broker saja nak bagi gula-gula, nak tarik dia masuk. Tak, setiap bisnes dia wajib ada promosi. Kalau tak ada promosi, anda tak akan masuk perniagaan tu, anda tak akan masuk kedai tu. So wajib promosi daripada broker banyak cara, tapi kebanyakan broker mengambil jalan adalah memberikan bonus supaya mesej yang disampaikan adalah anda berpeluang membuat perniagaan, bisnes ataupun position dengan margin yang lebih. Okey, tetapi jangan menyalahgunakan margin tersebut. Okey. So saya rasa dah setakat itu saja penyampaian saya tentang bonus dan
hari ni 20 hari bulan 10. So saya nak selit sedikit lah tentang lucky draw GMIH yang kita tengah jalan sekarang. Satu lot berpeluang untuk menangi hadiah. So bagi saya adalah ini adalah lucky draw. Ada orang tanya, bang, kalau trade 100 lot dapat 100 kupon ke? Saya kata, betul, 100 entry lah kan. Tapi kalau Allah kata tu bukan rezeki dia, dia letak 1000 kupon pun belum tentu dia dapat satu pun hadiah. Okay? So dia bukan masalahnya berapa kupon. Masalahnya adakah rezeki tu dah ditentukan. So cara saya adalah apa saja lucky draw, kalau saya berniat nak masuk, saya masuk. Dapat atau tak dapat tu saya letak tepi. Yang penting saya sertai. Okey, bila kita sertai, kita dah buka peluang untuk kita dapat. So sama ada kita dapat atau tak, itu adalah belakang cerita. Okey. So saya rasa dah 1 jam 20 minit. So saya dah explain tentang bonus. Kalau ada apa-apa kurang, boleh PM saya untuk saya bagi lagi info. Semoga info edukasi ini saya dapat memberi manfaat kepada IB, kepada klien, supaya educate lah IB educate klien anda dengan betul tentang penggunaan bonus ni, dan klien pastikan anda memilih bonus yang betul. So antara penggunaan bonus cara baik dan cara tak baik, yang mana pilihan saya? Dah tentulah cara baik. Saya lebih suka buat sesuatu biar lambat asalkan selamat. So asalkan saya ada bonus, saya punya nyawa bertambah, then saya dah okey dah, saya trade saja. Okey. Tentang trade balance ni, saya tahu ada klien buat, ada IB buat, tapi saya sangat tak galakkan. Bagi saya ialah dia ibarat dia bagi saya trade balance ni, anda berniat bukannya nak mahir dalam trading. Dia ibarat jalan shortcut, jalan pintas. So saya tak galakkan. Sebab bagi saya rezeki banyak kot cara lain kita boleh cari. Biarkan orang lain buat. Ini hanyalah education. Dan kita fokus untuk mengasah skill kita, menggunakan bonus supaya jangka hayat akaun kita bertambah, dan kita terus profit lepas ni, insyaAllah. Okay? Saya harap, saya doakan isu COVID-19 ni nampak makin serius. Katakan kalau kita dah lockdown semula, janganlah disebabkan anda tak ada benda nak buat, anda trading. Kerisauan ialah anda akan keep losing. Ya, anda perlu duit untuk survive. Tapi persoalan dia, adakah dalam forex hanya satu tempat untuk anda survive? Tak. Tak semesti. Banyak lagi bisnes lain yang bagi saya yang garanti ada keuntungan, seperti contoh Grab rider kan. At least benda tu dia mendatangkan rezeki. Trade forex ni bagi mereka yang selalu dalam kesempitan, yang selalu memang tahu dia sempit, dia perlukan duit, tapi dia tahu yang dia nampak iklan Sifu sentiasa profit, tak ada loss, entry profit, nak ke entry 30%, 100% sebulan, tak nak ke entry macam saya, follow saya. Itu yang menarik the bomb, dan dia pergi dan akhirnya dia MC. So ialah marketing pun berpada-pada, dan saya harap last kali saya nak bagi tahu ialah hari Sabtu kita ada buat tentang isu scammer tapi kali ni saya nak bagi tahu sikit ialah pastikan mana-mana klien jangan lagi tertipu tentang iklan yang cuci duit. Maksudnya saya tengok banyak iklan depo 400.5, dalam masa beberapa jam dapat 1000. Kalau hold satu hari dapat lagi banyak. Itu adalah nonsense, itu adalah pembohong, dan memang tak logik lah. Kalau dia boleh buat, dia dah tak perlu duit koma semua. Korang-korang semua dah tak perlu dah. Dia sendiri guna duit dia dah compounding, dia dah jadi billionaire, trillionaire dan sebagainya. Okay? Dia dah tak perlu marketing dekat korang, nak RM450 dapat ni semua, dia dah tak perlu. Okay? Itu semua adalah marketing yang pembohong. Jangan terjebak dengan iklan-iklan cuci duit ni. Okay? Letak duit kecil, lepas tu boleh withdraw besar. Okay? So hati-hati memilih marketing, jangan cepat terpedaya. Dan last kali,
asyik last je kan. Dan last sekali ialah dalam pelaburan, satu je rules kita pakai, kita hanya melabur duit yang kita sanggup rugi. Okey, wa ima kita confident mana pun, kita hanya melabur duit yang kita sanggup rugi. Kita takkan menggunakan duit yang kita nak bayar duit kereta, kita takkan menggunakan duit yang kita nak bayar sewa rumah, duit yang kita nak bernikah, duit yang kita nak beli makanan dan minuman. Kita takkan menggunakan duit sebegitu untuk melabur. Okey, kita hanya menggunakan duit yang ada lebih, betul-betul ada lebih. Kalau duit ni rugi pun dia tidak menjejaskan kehidupan kita. Gunalah untuk pelaburan. Sebab hanya pelaburan saja akan meningkatkan ataupun menambah kekayaan, tapi tidak bermaksud untuk anda gunakan semua duit anda dalam pelaburan, kerana pelaburan itu adalah berisiko. Okey, so itu saja dari saya. Saya rasa dah tak ada komen-komen lain. Semua kusyuk, dah tak ada komen. Okey, teknik satu bank yang simple. Teknik yang simple saya hanya ada satu saja. Kalau nak rezeki lebih dalam forex, satu ialah zakat, jangan lupa. Kira pastikan anda kira zakat. Lepas tu ada lebih infak. So insya-Allah kot, lepas ni kita trade. Mungkin bila signal yang cun saja kita tergerak hati nak trade. Signal yang tak cun kita tak tergerak hati. Mana tahu kan? So ini adalah teknik yang saya guna. Okey, so teknik dia apa? Satu, zakat. Yang kedua, infak. Yang ketiga, LSDN. Jangan lupa bayar cukai. Okey, laksanakan tanggungjawab anda. Ingat tahu, anda pemudahkan orang lain, anda mempermudahkan kehidupan orang. Orang akan mempermudahkan kehidupan anda, Allah mempermudahkan anda untuk mendapatkan rezeki, insya-Allah. Okey, so itu teknik. Kalau strategi ke forex ke, anda carilah dekat website berlambak. Okey, sifu-sifu lain ada. Semua teknik insya-Allah boleh buat profit. Sama ada anda gunakan baik ataupun tidak. Itu saja. Okey, lesson learn. Okey, sedih pula hujung-hujung nasihat ialah KL, Lembah Kelang tak ada air kan. So bila kita sedih, dia banyak air mata kan. So Lembah Kelang ada air lah, macam tu kan. Betul. Ini yang betul mana bang? Yang betul yang jihad ke betul apa? Abang kena terang betul-betul. Okay. Elisa ada nice sharing. Terima kasih support. Okay, setuju. Okay, so itu saja, dah 10.30 dari saya. Terima kasih. InsyaAllah kita akan ada live lagi untuk saya edukasi, untuk saya share ilmu, share knowledge, share experience bagi yang bermanfaat kepada anda semua. Okay, so jaga diri, stay safe. Kalau tak perlu jangan keluar. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan. Semoga kita semua terhindar daripada virus COVID-19 ni. Okay, so itu saja dari saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.